Hai semua anak murid 6UM Cikgu Sam. Cikgu Sam harap semua dalam keadaan sihat. Alright, hari ini kita akan belajar, kita ulang balik tajuk kestabilan dan kekuatan objek dan binaan. Kalau tengok kat belakang tu Cikgu Sam juga. Cikgu Sam Arisa. Okey, seterusnya kita pergi ke slide yang pertama. Okey, Menara Condong Pisa. Pernah tak kamu tengok Menara Condong Pisa? Jom Cikgu Sam tunjukkan videonya. Leaning landmark stands a bit more upright. The Tower of Pisa may be known for its distinctive tilt, but recent years have seen it becoming slightly more upright. The Tower of Pisa was constructed on a layer of clay and sand that was softer to the south and began to tilt by the time the third story was being built. To compensate for this, the next 5 levels were constructed with one side shorter than the other, resulting in a structure that is not only tilting but also curved. By 1990, the marble tower was leaning 6 degrees, in other words, at an incline of 13 feet off the perpendicular. Officials feared it might topple over and closed it to the public for corrective work. Cables were attached to the third story to stabilize the tower. Counterweights and braces were added while soil was removed from the north side to allow it to straighten out. Experts say the Tower of Pisa is now stable and has lost 1.5 inches of its tilt over the past 17 years from its reopening in 2001 to the present. At its current pace, it may take another 1,000 years for the tower to straighten out completely. So, tourists and Instagrammers shouldn't worry. The famous leaning landmark will still be available for photo ops for a good long while. Okey, itu dia Menara Condong Pisa yang dibina pada tahun 1700. 1600. Sekarang dah 300-400 tahun masih lagi bertahan. Kenapa? Walaupun dia condong, kerana bahan binaan untuk membina Menara Condong itu sangat kukuh dan kuat. Okey, kita nak tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan dan kekuatan objek atau sesebuah binaan. Okey, kita tengok ni, ini Cikgu Sam ambil daripada buku teks kamu. Okey, tengok model meja yang manakah lebih kuat. So, budak perempuan tu kata, mari kita uji. Okey, pecah. Kepingan kayu lebih kuat daripada kepingan plastik. Okey, jadi daripada uji kaji dua orang murid ni didapati plastik tidak kuat, manakala kayu lebih kuat. Jadi kita kena tahulah apakah faktor-faktor kalau kita nak membina sesuatu binaan, kita perlu cari cari bahan binaan yang kuat dan stabil. Okey, faktor-faktor kestabilan objek. Yang pertama, ketinggian. Yang kedua, luas tapak. Kalau kamu tengok dua bas ini, bas yang lebih tinggi, bas 2 tingkat dengan bas 1 tingkat, semestinya lah bas 1 tingkat tu lebih stabil. Semakin bertambah ketinggian, semakin berkurang kestabilan. Okey, bagaimana dengan luas tapak? Okey, semakin bertambah luas tapak, semakin bertambah kestabilan. Okey, berbanding dengan pasu yang tapaknya kecil ini, okey, mestilah pasu yang lebih besar ini lebih stabil. Okey, seterusnya, faktor-faktor kekuatan binaan. Ada 2 faktor. Yang pertama, jenis bahan binaan dan yang kedua, struktur bahan. Kita tengok apakah jenis bahan binaan yang ada sekarang. Okey, yang pertama, konkrit. Okey, konkrit ni nampak tak? Ada besi, ada batu, pasir kecil dan juga simen. Okey, dan konkrit ni biasanya kita guna untuk membina rumah pangsa, bangunan sekolah, rumah kamu. Kebanyakannya gunakan konkrit kerana konkrit kuat dan tahan lama. Okey, besi. Okey, besi semua kenal kan yang berkarat tu. Okey, kita boleh guna untuk membina jambatan besi. Dan bahan seterusnya ialah kayu. Kayu biasalah kita boleh guna untuk membuat rumah kayu. Dan ini plastik. Nampak color warna-warni kan? Ni palette plastik. Bila kita cairkan dia dan kita boleh membentuk bahan-bahan. Ada plastik yang kuat, ada plastik yang tidak kuat. So, ini contoh binaan. Kemah. Biasanya kemah untuk kenduri majlis perkahwinan. Okey, antara keempat-empat bahan ini, jadi kita semestinya lah konkrit dan besi ni yang paling kuat, diikuti oleh kayu, dan yang paling rapuh sekali, yang paling tidak kuat ialah plastik. Tetapi plastik banyak digunakan kerana ringan, mudah dibentuk, mudah dibuat acuan. Jadi kita bergantung kepada kegunaan bahan-bahan tersebut. Okey, seterusnya kita nak tengok struktur
bentuk struktur. Faktor kedua ialah faktor bentuk struktur. Okey, ada struktur piramid, ada bentuk piramid, silinder, piramid, kon, cube, hemisfera dan silinder. Okey, kalau kamu tengok betul-betul ni bentuk piramid ni macam piramid Giza di Mesir. Okey, cube, kebanyakan bangunan kita berbentuk cube ataupun cuboid. Kotak kasut kan. Bangunan kat Malaysia kebanyakannya berbentuk kotak kasut macam ni sebab stabil dan kuat. Okey, tetapi yang lebih kuat sebenarnya berbentuk hemisfera, kon. Ini lebih kuat lah, lebih stabil bentuknya. Okey. Alright, kepentingan binaan yang kuat dan stabil. Kenapa kita perlu membina binaan yang kuat dan stabil? Okey, yang pertama, tahan lama. Yalah, sebab kita bila dah bina sesuatu bangunan, kita nak lama bertahan. Contohnya menara Condong Pisa tadi ataupun menara Eiffel ataupun piramid Giza di Mesir dah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun masih lagi bertahan. Tidaklah macam bangunan-bangunan sekarang. Bangunan yang dibina sekarang dalam 100 tahun kena robohkan kerana dah tak kuat dan tak stabil. Okey, yang kedua, kita nak mengurangkan kos penyelenggaraan. Contohnya, kalau kita bina bangunan yang kuat dan stabil ni, tak perlulah banyak belanja untuk membaiki setiap 20 tahun. Nak renovate lain, nak tampung sana, nak tampung sini. Kalau kita bina bangunan yang kuat, sekali saja kita bina, dia tahan lama kan. So, kuranglah kos penyelenggaraan. Yang ketiga, faktor keselamatan lah, dan bangunan yang kuat dan stabil ni lebih selamat. Okey, maksudnya kalau kita berada di bangunan tu, kita taklah rasa goyang-goyang, tak rasalah tak selamat, rasa nak runtuh, tak ada semua tu. Okey, seterusnya. Okey, ini latihan yang Cikgu Sam minta kamu buat di rumah. Latihan kali ni taklah susah. Kamu cuma perlu lakarkan sebuah rumah yang kukuh dan stabil dalam buku nota sains. Pastikan tulis hari dan tarikh. Terangkan bahan binaan yang kamu pilih dan berikan alasan. Contohnya, Naim. Katalah Naim nak buat bangunan dia berbentuk love. Okay. Dia pun lukis rumah dia bentuk love. Lepas tu tulis, bahan binaan yang saya gunakan ialah plastik. Tulis kenapa guna plastik. Okay. Tetapi kena ingat, Cikgu Sam nak rumah yang kukuh dan stabil. Okay. Dan bila dah siap, tolong snap gambar, hantar ke WhatsApp Cikgu Sam. Okay, seterusnya sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya sekarang. Kalau tak ada, Cikgu Sam nak tamatkan sesi PDPR kita. Kalau yang malu-malu tu, boleh WhatsApp terus Cikgu Sam. Okay. Okay, thank you. Bye. Jaga SOP. Jangan keluar main-main. Bye. Jumpa pada 8 Mac. Bye.